Alright guys, hari ni kita nak cerita topik yang sangat-sangat menarik iaitu cara dapat profit persen yang tinggi. Jadi before kita jump into our topik, jom kita cerita apa yang berlaku dulu minggu ni. Guys, as you guys can see, minggu ni agak heavy selling-selling yang berlaku. Okay, kita boleh tengok minggu ni banyak lagi counter yang jatuh lah daripada counter yang naik. So hari Jumaat pun kalau kita tengok volume 3.6 bilion, biasalah, biasa tak tak tinggi tak rendah. But kalau kita tengok kita punya counter yang jatuh dengan counter yang naik dekat sini sangat-sangat jauh lah jurang dia, iaitu counter yang jatuh sangat-sangat tinggi. Okay, so bukan hari Jumaat sahaja, actually beberapa hari yang sebelum hari Jumaat pun memang banyak selling yang berlaku lah. Okay, so banyak saham-saham yang dah naik, yang selepas rebound, contoh macam Wydad, GSB, Tangko, Tronic, okay, counter-counter yang dah naik selepas kejatuhan, kita boleh nampak jatuh balik. Okay, YNH Prop. So itu yang berlaku lah basically minggu ni. Dan kalau kita tengok banyak juga counter-counter dalam sektor yang tengah strong, even sektor property construction, counter macam UEMS, IWCT, kita boleh tengok retracement yang agak kuat. Okay, IWCT daripada harga RM1 sekarang dah 78 sen setengah. Alright. So guys, itulah apa yang berlaku minggu ni, selling yang sangat-sangat kuat. However, macam biasa, selling ke apa ke, kita nak tengok peluang apa yang ada lah. So, kena dengan topik kita actually hari ni, iaitu cara untuk dapat profit persen yang tinggi. So, tanpa melengahkan masa, jom saya share how to dapat profit persen yang tinggi. Alright guys, so bila kita nak fokus untuk dapat persen yang tinggi, okay, sangat-sangat penting untuk kita tengok counter tu sendirilah, okay, dan pattern dia. Jadi ramai orang struggle untuk dapat profit persen tinggi, okay, ramai cakap, tuan, saya baru untung 2-3% dah jual. Itu masalah dia. Okay, so hopefully apa yang saya share ni dapat memberi you guys banyak value lah, dan you guys boleh praktiskan untuk you dapat return persen yang tinggi. Okay, alright. So dia ada banyak pattern lah actually untuk nak dapat persen yang tinggi ni. Okay, so hari ni saya nak cerita tentang one of the pattern lah, antara favorite pattern saya juga. Okay, iaitu kita kita ambil atau kita entry, kita masuk market pada permulaan uptrend. Okay, pada permulaan uptrend. Okay, dia ada macam saya cakap, dia ada banyak pattern. Cuma pattern kali ni saya nak share permulaan uptrend. Jadi untuk permulaan uptrend, antara setup yang saya share, okay, dekat alumni, dekat student kelas kita, is breakout after consolidation. Okay, so sekarang pun kita tahu banyak counter tengah jatuh, kan? Memang cantik timing tu. So untuk setup ni kita nak tengok counter-counter yang dah jatuh, yang apa, selepas kejatuhan. Okay, iaitu contohlah pattern punya bentuk macam ni. Okay, dia dah jatuh. Selepas kejatuhan tu kita nak tengok dia dah maintain certain area, ataupun kita panggil sebagai consolidation lah, ataupun sideways. Okay, so kita nak tengok dia tahan certain area. So katakanlah dekat sini, contoh untuk pattern ni, okay, dia dah start tahan. Okay, dia dah start tahan. So the moment dia dah start tahan tu, okay, kita nak markkan satu support, okay, dan kita nak buat satu consolidation area lah. So satu support dekat sini, satu resistance dekat sini. Okay, so setup ni dia sesuai bila market macam ni lah. Contoh banyak counter dah jatuh. So bila counter tengah jatuh ni, kita nak markkan zone. Markkan zone sideways. Contoh dekat sini lah. Dia kalau market tengah naik, banyak counter tengah naik, dia tak sesuai sangat lah sebab banyak counter dah dekat atas. Okay, untuk setup ni dia start daripada bawah. Okay, kita nak attack bila dia breakout lah. So dekat mana kita nak entry? Contoh untuk setup ni, okay, kita nak ambil breakout after consolidation. Meaning, selepas dia dapat consolidation kat sini, kita nak ambil lepas dia breakout daripada consolidation area ni. Okay, so setup ni kena apa dia punya advantage? Okay, apa dia punya advantage? And advantage, okay, dia adalah permulaan uptrend balik. Meaning dia daripada downtrend, okay, dia dah buat consolidation and dia nak start uptrend balik. Okay, so start a new trend lah. Start new trend. Then
start of a new trend, okay, dekat permulaan uptrend. Okay, so nama setup ni adalah breakout after consolidation. Ni saya bagi nama dia lah. Okay, so dia adalah start of a new trend. Kan, dia baru nak start naik balik. Start of a new trend. Okay, so apa lagi advantage dia? Okay, so second part. Okay, so bila kita ambil setup di permulaan uptrend ni, macam saya cakap tadi, advantage dia adalah permulaan uptrend. And then obviously dia punya potential reward, okay, potential reward dia, okay, kita tulis RD je kat sini, okay, potential reward dia sangat besar. Counter-counter yang baru buat start permulaan uptrend balik, okay, dia punya gap breakout kepada resisten yang sebelum ni adalah besar. Okay, contoh dalam kes ni dekat sini. Okay, so kebiasaannya gap ni, okay, so let's say lah kita ambil breakout sini. So gap antara breakout ni dan the next resistance adalah besar. So itulah cara sebenarnya kita dapat profit persen yang tinggi. So bila you beli satu counter yang gap kecil, you beli baru naik dah kena resistance. Contoh, terlampau dekat gap dia. So bila you fokus setup yang macam ni, iaitu di permulaan uptrend, okay, dia baru start a new trend. Start new trend. Start a new trend. Okay, start new trend. Jadi bila start a new trend ni, dia punya gap after breakout ke resistance tu besar. Okay, sangat-sangat besar. Alright, so reward you besar lah. Okay, so normally dekat sini you boleh tengok counter-counter property, construction contoh. Okay, hari ni kita tak nak tengok counter lah. Ini kita buat macam ni dulu. Okay, so kebiasaannya reward dekat sini lebih 10%. So, bila you buat entry, ada yang 15%, ada yang 20%, selalunya memang more lah. 10%, 15% tu senang lah you nak jumpa. Okay, untuk setup macam ni. Jadi, bila you masuk dekat sini, okay, kita ambil breakout permulaan uptrend ni, ambil yang dah buat downtrend, and then dah buat console, nak start balik uptrend. Okay, so bila you ambil setup macam ni, you punya reward tu sangat-sangat besar. So, katakanlah modal you 10,000. Okay. You masuk dekat fresh breakout kat sini. So breakout after console lah kita panggil nama setup ni. Okay. Breakout after consolidation. Dah consolidation breakout. Okay, so katakanlah you masuk 10,000, kita boleh buat risk dekat sini. Ni best lah. Selalu kita akan buat risk negatif 5%. So kalau rugi, if rugi lah. Kan? If rugi, kita rugi dalam negatif 500, modal kita 10,000. And then if untung, kita akan untung banyak lah. Okay, if untung, katakan kalau kita ambil 10% pun 1,000. Kalau you ambil, katakan 15%, 1,500. Okay. So guys, itulah benefit dia bila you ambil setup breakout after consolidation ni. Okay, saya recap balik. Dia adalah permulaan uptrend. Jadi bila benda baru nak naik, mestilah ruang kenaikan itu luas berbanding saham yang dah naik. Ramai orang disuka masuk saham yang dah naik. Jadi dia punya gap antara the next resistance tu is sangat-sangat kecil. Sebab tu dia susah nak hold, gayat, baru naik sikit dah jual. Okay, so sebab dia tak ambil di start of new trend lah. Okay, jadi dia punya tips sikit lah kat sini, perkongsian sikit dekat sini. If you want to get a high return, ambil start of a new trend, permulaan uptrend, dan make sure gap dia ni besar. Right, so selalunya kalau kita buat permulaan uptrend ni, dia punya gap 10%, 15%, 20%. Okay guys. Alright guys, itu saja untuk video kali ini guys. If you guys dapat value, jangan lupa like, jangan lupa sharekan video ni. InsyaAllah kita akan buat topik yang lebih menarik next week. Okay guys, I'll see you guys in the next video. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.